Aku yang perjalankan, bukan Muhammad jalan sendiri. Kalau kita yakin sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperjalankan dan mencapai kejayaan hebat makam tertinggi, maka Nabi masih dipanggil hamba. Kalau kita yakin dengan tu, kita akan sentiasa jadi manusia yang tawaduk, manusia yang merendah diri. Kerana kita yakin apa juga yang kita dapat, pencapaian hebat mana kita pun Allah yang buat, bukan kita. Tetapi kita manusia tak. Kita manusia, kita ukur manusia dengan nilai kita. Kita ukur manusia dengan memberi penilaian kita, piawaian kita. Maka kita lihat bila manusia capai kejayaan di kalangan kita, kita tak ingatkan dia, ini Allah yang buatkan untuk kamu. Kita tak ingatkan dia, ini Allah yang jadikan untuk kamu. Kita tak ingatkan dia bahawa ini Allah yang memperbolehkan kamu mencapai ni. Kita kata kat dia, hebat kamu, terror kamu, canggih kamu, dan kami beri kamu gelaran. Kalau kamu boleh berenang laut Inggeris 30 km, kami beri kamu datuk. SRP pun tak lulus. SRP pun tak lulus. Tapi boleh dapat datuk kerana boleh berenang Selat Inggeris 35 km. Sedangkan Nabi naik ke langit daripada Mekah ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kawan kita ni berenang 35 km. SRP pun tak lulus. Bukan saja dapat gelaran datuk, dapat bini cantik pula lagi. Kan? Sedangkan dia mencapai kejayaan itu dengan menentang Allah, dengan tidak mengikut hukum Allah. Dia tak semayang. Bila dia semayang? Berenang 17 jam. Nak kata nampak dia tengah jalan kecepeh-kecepeh tu tengah jalan, Allahu Akbar, tak nampak pun. Nak kata dia semayang, dia pakai seluar pendek. Bila dia semayang? Mana kata dalam perjalanan dia nak capai kejayaan dunia ni, dia tak semayang. As-salatu imaduddin. Dia runtuhkan tiang agama dia untuk mencapai tiang dunia. Orang macam ni kita bagi title datuk. Dan kita kata kepada semua generasi muda, dia ni hebat. Maka generasi muda kita membesar dengan indoktrinasi yang hebatkan dia ialah dia sendiri. Bukan Asra, bukan Allah yang pernangkan dia. Ini kita. Ini kita. Apa juga kejayaan manusia hari ini kita kaitkan dengan kita. Kita kaitkan. Yang memerdekakan kita Tunku Abdul Rahman. Yang memerdekakan kita pejuang-pejuang kemerdekaan ni. Tak pernah kita sebut Allah yang bagi kat kita. Allah yang buka ruang untuk kita. Allah yang jadikan kita. Allah yang buka hati penjajah Inggeris untuk beri kemerdekaan pada kita. Kita tak pernah sebut macam tu. Kita kata yang mencapaikan kejayaan kemerdekaan ini adalah manusia. Hebat. Kita panggil dia kepala bapa kemerdekaan. Kita panggil dia bapa kemajuan. Kita panggil dia bapa segala kepala bapa. Kita tak pernah kata Allah yang punya. Kita tak pernah kata ni Allah yang bagi. Kita tak pernah kata ni Allah yang ciptakan. Kita tak pernah kata Allah yang perbolehkan. Maka kita lahir generasi yang sentiasa mengagungkan manusia. Kemerdekaan sebenar seorang manusia ialah apabila dia berjaya memperhambakan diri dia kepada Allah. Inilah manusia yang merdeka sebenarnya. Apabila manusia itu berjaya menjadi hamba Allah. Apabila manusia itu jadi hamba dunia, apabila dia jadi hamba kereta, hamba kerja, hamba duit, hamba, maka dia bukan orang yang merdeka. Dia hamba kepada. Tetapi bila seorang itu menjadi hamba kepada Allah, dia capai tahap sebagaimana Nabi capai, iaitu dia mencapai tahap hamba. Dan hamba ni adalah sebenarnya fungsi tugas kita di dunia ni. Dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta kamu. Allah kata aku tak cipta engkau, melainkan untuk kamu memperhambakan diri pada aku. Kita semua manusia ni Allah cipta nak jadi hamba dia. Kamu dicipta tidak lain. Kalau tak, aku takkan cipta kamu. Aku cipta kamu untuk jadi hamba aku. Maka manusia yang berjaya capai tahap perhambaan, itulah manusia yang berjaya mencapai tahap piawaian Allah.
Allah letakkan kita punya piawaian sebagai hamba. Dan hanya orang yang berjaya capai tahap perhambaan yang sebenar ni, memperhambakan diri kepada Allah dengan sebenarnya, orang inilah yang Allah panggil besok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang aku redha dan yang redha padaku. Siapa dia jiwa yang tenang, yang redha pada Allah dan Allah redha pada dia? Siapa golongan ni? Golongan ni lah Allah kata masuklah dalam golongan aku, iaitu fi ibadi, golongan hamba aku. Makna orang yang dapat gelaran hamba adalah golongan terpilih. Wadkhuli jannati, yang layak masuk syurga ialah fi ibadi, golongan yang Allah label sebagai, yang Allah jemput sebagai hamba dia. Hanya golongan ni yang layak masuk syurga. Dan orang yang berjaya masuk syurga adalah orang yang telah mencapai makam yang sangat tinggi, tahap kemanusiaan yang sangat tinggi, iaitu dia berjaya menjadi hamba Allah dan dia diberi ganjaran syurga. Inilah antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Maka dalam kita menghadapi bulan Rejab ini, dalam kita nak menghadapi Ramadan ni, kita cuba cari jalan, berusaha sungguh-sungguh, minta pada Allah supaya mengasrakan kita ke perjalanan menuju perhambaan kepada Allah. Minta. Sekali lagi Allah tak bagi, buatlah macam mana pun kita takkan dapat. Maka kita minta, panjatkan doa, munajat banyak-banyak pada Allah supaya beri kita tahap perjalanan asra kepada perhambaan itu, insya-Allah. Ya, saya harap mukadimah tu membawa manfaat pada saya dan diri tuan-tuan semua. Itu mukadimah belum start. Jadi hari ini saya nak sentuh satu isu yang dicetuskan baru-baru ini berkaitan dengan peristiharan Malaysia sebagai negara Islam. Dinyatakan baru ni bahawa Malaysia adalah negara Islam kerana Perlembagaan Persekutuan. Kalau kita tengok dari kacamata sudut politik, itu tanda-tanda nak raya lah. Itu tanda-tanda nak raya. Bila surat khabar mula disekat, bila bloggers mula ditangkap, bila jalan raya mula diturap. Di Wangsa Maju, Keramat tempat saya, jalan raya dah mula diturap. Itu tanda akhir pilihan raya. Bila jalan raya diturap, itu tanda akhir pilihan raya. Bila dia mula main isu Melayu, isu agama, itu tanda matahari dah terbit daripada barat. Sebab dia dah mula nak dapatkan orang Melayu. Tapi itu dari segi politik. Kita nak cakap dari sudut kacamata kita orang Islam. Apa yang dimaksudkan dengan negara Islam? Bila ditanya kepada yang memberi kenyataan ini negara Islam, ditanya soalan pada dia, ada kumpulan di sebelah sana yang kata ni bukan negara Islam. Oh, dia kata itu Islam versi dia. Ni Islam versi kita. Mana kata ni negara Islam versi kita, versi dia. Jadi kita nak tanya, Islam jenis apa? Yang kita faham Islam jenis apa sampai isytihar Malaysia negara Islam? Islam ala versi Astora Jebon? Baru-baru ni ada satu dialog di Jakarta. Dianjurkan oleh golongan Islam liberal. Indonesia sekarang ni sedang berhadapan dengan satu masalah besar. Masalah gelombang Islam liberal. Dalam dialog tersebut dibangkitkan isu tentang tafsiran semula Islam. Tafsiran semula Islam. Islam, alif sin lam alif mim tu, perkataan tu Islam. Apa itu Islam? Tu soalan dia. Makna sekarang ni orang dia dah sampai ke tahap detail. Dia nak